itulah yang seramnya tuan, biasalah. Bila kita pergi camping ni, mesti ada perasaan tu. Tu normal lah, fitrah. Kita pergi mana-mana, kita nak camping tu, mesti kita ada rasa perasaan tu. Kan? Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni, sebelum kita lelapkan mata, kita sharing sikit tentang keperluan asas peralatan camping untuk family camping yang saya gunakan bersama keluarga saya. Mungkin ada yang tertanya daripada mana nak mula. Tak kira lah kita pakai kereta ke, kita pakai motor ke, ataupun bas ke, apa sajalah. Mesti kita perlukan barang-barang keperluan asas ni. Waalaikumsalam Tuan Zain, terima kasih sudi hadir. Tuan Muhammad Ridwan, waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat juga. Mudah-mudahan Allah SWT rezekikan kesihatan kepada semua, rezekikan kelapangan dan kegembiraan kepada anda semua. Sebab ada orang sihat tubuh badannya, tapi emosinya tak sihat. Mudah-mudahan semua sihat, luar dan dalam. Tuan DK Razak, waalaikumsalam. Tuan, selamat malam, moga sentiasa dan rahmat. Alhamdulillah, amin. Tuan juga. Next camping kat mana tuan? Belum tahu lagi. Belum plan lagi. Mungkin saya dalam perancangan juga, kalau ada masa saya nak buat solo camping mungkin awal tahun ni. Doa-doakan saya diberi kelapangan. Ada siapa-siapa peminat solo camping ke? Atau semua yang follow channel saya ni berminat kepada family camping? Kan, sekali-sekala kita solo camping pun okey juga kot. Waalaikumsalam sahabat Fairul Azizi, terima kasih masuk. Kalau saya nampak dekat PC saya ni 16 orang. Dekat kamera ni tak nampak, kat phone. Selamat datang diucapkan daripada mana tuan-tuan? Tuan Kamarul Arifin, waalaikumsalam. Terima kasih sudi masuk. Malam ni kita nak share sikit pengalaman camping saya sendirilah, bersama keluarga saya, lebih kepada family camping lah. Apa basic peralatan-peralatan asas kita yang kita perlukan untuk kita start aktiviti ni bersama keluarga kita. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Naruman, terima kasih tuan sudi masuk. Selalu tengok video tuan. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan sudi menonton video-video saya. Sungai Sedim Kuala Kedah, Allahu Akbar. Wah, tu memang pengalaman tu. Cerita pasal Sungai Sedim ni sikit. Kampung tuan ni memang terbaik lah bagi saya. Dan pengalaman saya di Sedim ni antara pengalaman yang agak seram jugalah bagi saya sebenarnya. Terima kasih Tuan Kamarul Arifin dari Seri Iskandar. Okey. Siapa yang pernah pergi Sedim, saya jatuh cinta lah dengan Sungai Sedim ni. Bukan apa, salah satu sebabnya saya dapat naik Jambatan Gantung tu, kan, yang tertinggi di Asia kalau tak silap. Betul ke tuan? Muhammad Ridwan, ya tuan, van hijau belum sihat lagi, belum ada kelapangan dan ongkos untuk pergi hantar repair dulu. Buat masa ni tak dapat hantar lagi. Tuan Muhammad Norman, yang seram tu masa di Sedim, masa kami sampai tu waktu hujan, memang ramai orang. Kemudian kami tunggu dalam van untuk dapat tapak tu hampir 2 jam saya rasa. Kemudian bila orang dah keluar, kita orang pacak dekat situ. Sebelum tu kami naik ke Gunung Jerai. Kalau ada tengok episod di Sedim, tuan-tuan boleh type Sedim. Kami naik Gunung Jerai, kami tinjau lokasi, kemudian tak jadi, kami teruskan perjalanan untuk camping di Sedim ni lah. Sebab lagi satu saya nak pergi Sedim ni sangat, sebab ada tree top walk ni. Betul, tree top walk yang bagi saya
pemandangan yang cantik lah, satu pengalaman yang cantik. Jambatan gantung tertinggi di Asia Tenggara tu. Betul, betul di Razak. Saya bermalam di sana memang syahdu. Okey, sekejap Saya camping di hutan, memang cabar sikit kat hutan tu. Betul? Eddie Harun kata jambatan gantung tertinggi ada di Gunung Kinabalu. Apa nama dia tu? Jadi masa di Sedim tu, bila kami camping tu, pada hari tersebut, selepas lebih kurang jam 6 lebih, pukul 7 tu, cuaca memang hujannya ya sepanjang masa. Saya set up pun dalam keadaan saya basah. Kemudian bila kita dah set up semua, kita pun tibalah kepada waktu malam. Selalunya waktu malam ni bermula daripada waktu maghrib sehinggalah pukul 12 malam. Antara waktu yang kalau kita camping di mana-mana, itulah waktu kritikal. Kita nak menghadapi untuk mengadaptasi suasana tu kan. Sebab kita baru di tempat tu, kita tak tahu apa yang ada di situ, kita nak rasa pengalaman. Jadi yang thrillnya, yang cemasnya, setiap kali trip camping bagi seseorang, saya rasa lah untuk semua orang pun, itulah dia. Bila tiba waktu malam, apa yang kita akan hadapi pada waktu malam tu. Jadi alhamdulillah lah semuanya selamat di situ. Cumanya malam tu memang family kami saja dekat tapak bawah tu. Memang gelap, sangat gelap, walaupun ada orang jaga, tapi tak nampak pun kan. Dia datang sekali-sekala kan, dia tanya abang okey tak? Okey. Dan di seberang sungai tu ada resort, kalau tak silap saya. Tapi kawasan di Sungai Sedim tu, dia punya air tu, sebab musim hujan masa tu, dia agak tinggi kan. Jadi agak deras jugalah. Dan suasana malam tu memang sunyi, gelap gelita. Memang tempat kami kemah tu je yang menyala lampu. Dan alhamdulillah, dalam jam berapa saya tak ingat, tiba-tiba ada sekumpulan anak muda datang. Diorang camping, diorang pun pacak sebelah kita orang kan. Mungkin bagi ramai sikit kan. Jadi okeylah, tak sunyi sangat lah malam tu. Mula-mula tu memang sunyi lah. Sampai ke jam 9 ke 10 macam tu baru diorang dah masuk. Mungkin diorang dah biasa datang sana kan, orang Kedah kan. So itulah yang seramnya tu lah. Biasalah bila kita pergi camping ni, mesti ada perasaan tu. Itu normal lah, fitrah. Kita pergi mana-mana, kita nak camping tu, mesti kita ada rasa perasaan tu kan. Satu, kita tak tahu apa yang ada di sekitar tu, dari sudut binatangnya, dari sudut makhluk-makhluk gaibnya kan. Orang, kita tak tahu ada orang niat jahat ke, ada orang dah perhatikan kita ke. Sebab tu antara tips lah, antara tips yang saya pernah kongsikan sebelum ni, kalau saya, cara saya kalau saya pergi trip camping, memang selalunya saya takkan maklum dekat orang. Saya takkan maklum lokasi saya tu. Kalau saya keluar daripada situ, baru saya share gambar ataupun video dan sebagainya. Selalunya saya akan share lokasi tu pada keluarga saya, keluarga besar saya lah, dalam grup family. Saya akan bagi tahu saya dah sampai, saya berada di sini, untuk tujuan keselamatan lah. Kalau apa-apa jadi ke, saya lost contact dengan orang dalam beberapa jam ke, esoknya pun tak contact, tak ada apa-apa maklumat, mungkin diorang boleh lakukan sesuatu lah. Itu yang saya amalkan lah. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan-tuan yang masuk. Tuan Irwan Jamingan, Tuan Soimi Osman. Terima kasih. Ada 32 orang. Saya baca-baca komen sekejap. Semoga kita semua dilindungi daripada wabak bencana. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam Tuan Syarizal. Waalaikumsalam Tuan Nur Muhammad Izri Ismail, Kelantan. Tuan Muhammad Ridwan, Kelantan. Kelantan saya pernah camping di Pantai Senok saja. Itu pun sebab masa tu saya buat tour kan. Saya lalu ke Musang. Saya nak buat tour sampai ke mana masa tu? Ke Greek,
Perlis. Itu tu yang lama lah antara yang saya buat family saya. 7 hari, 8 hari macam tu lah. Itu memang paling pos sekali lah. Masa tu cuti panjang kan. So musim kemarau, air cantik tuan. Wah, ikan kayangan. Ni bab mancing ni saya kena belajar banyak ni. Saya tak pandai sangat mancing. Mancing suka-suka, sonok-sonok boleh lah kan. Yang saya tahu macam itulah kan, kalau nak mancing ikan-ikan yang best-best, selalunya dekat kawasan yang ramai orang ni, ikan-ikan yang ikan-ikan sungai ni jarang ada kan. Selalu dia kena pergi tempat yang tak ada orang sangat. Sebab tu diorang selalu trekking naik ke atas lagi. Geng-geng mancing selalulah kan. Macam saya ni camping pun sekejap dengan anak-anak dengan isteri, nak mancing pun tak dan kadang-kadang kan, nak layan anak apa semua. Terima kasih tuan. Alhamdulillah, amin. Jambatan gantung trail via Ferrata 22 meter ketinggian 3,600 daripada laut. Okey, terbaik. Tu satu info yang kita dapat daripada sahabat kita, Tuan Eddie Harun. Sahabat saya ni dia kaki panjat gunung ni, orang Sabah. Saya suka tengok gambar-gambar dia bila dia hiking. Memang terbaik lah. Okey, antara kita balik kepada topik kita pada malam ni, tak ada apa, santai-santai je. Kita macam family saya, mula-mula sekali kita camping, peralatan yang saya bawa, kalau saya bawa camper van dulu, saya memang ada standby satu kemah sebenarnya dalam van saya tu. Sebab anak-anak saya masa saya bawa diorang camping, ada yang baru berusia 4 tahun, 2 tahun, setahun lebih masa tu kan. Masa trip mula-mula tu dia setahun lebih anak kedua. Anak pertama baru 2 tahun lebih, kalau tak silap saya. So masa tu masih muat lagi lah kita camping dalam camper van kecil tu, van hijau tu kan. Bila dah besar sikit, yelah budak-budak tidur lasak kan. Vanet ni C20 ni kecil je. Jadi kita memang standby satu kemah. Kemah tu memang saya dah beli lama dah, untuk aktiviti kita orang lah, santai-santai kan. Kemah biasa je, kemah murah je, memang tak waterproof pun. Jadi kemah tu memang standby. Kalau kata nak keselesaan, nak bagi diorang selesa dalam ni, saya akan tidur di luar lah. Saya akan pasang satu kemah tidur. So antara benda basic kalau family kami pergi camping, yang pertama ada satu kemah untuk standby. Kalau dalam camper van tu macam biasalah, kipas 12 watt. Kipas ni untuk kita tidur. Kemudian bateri, dulu saya pakai bateri kereta je, saya beli bateri kereta second hand. Masa tu tak ada solar lagi. Kemudian tempat tidur lah. Kemudian saya bawa lah barang-barang yang lain, stove, peralatan memasak, tikar, meja. Itu benda-benda asas lah. Kalau tuan-tuan yang mungkin baru nak mula aktiviti camping bersama keluarga, mungkin tak ada camper van, pakai kereta, yang paling asas macam saya kata tadi adalah kemah lah. Pastikan kemah kita tu kalau dapat yang waterproof, Alhamdulillah. Kalau tak dapat pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh sediakan fly sheet. Lepas tu atap atas tu, yang paling biasa common orang pakai adalah tarpaulin tu kan, yang warna oranye biru tu. Kita boleh beli di kedai hardware tu, DIY pun ada jual. Jadi beli yang besar sikit. Kemudian tali, itu asas lah. Pancang. Okay, kalau kata pancang tak cukup, tuan-tuan boleh cari ranting-ranting kayu yang kuat, jadikan pancang, pacak kat tanah kan. Asah lah sikit ujung dia ke, kalau tak tajam kan, janji dia boleh melekat. Untuk tempat-tempat yang kadang-kadang untuk fly sheet, saya nak gantung fly sheet saya, selama ni pun fly sheet saya pakai saiz 9 kali 6 kalau tak silap kaki. Saya beli yang besar sikit. Jadi selama ni pun saya cuma bawa satu pole je. Satu pole batang tu yang boleh lipat tu, saya bawa satu je. Jadi macam mana kaedahnya, satu saya akan ikat di pokok, yang tiang tengah tunjang tu, yang bahagian depan, dia punya bahagian depan tu, saya akan pakai satu pole saja. Okay, saya selalu buat bentuk piramid lah macam tu. Okay, just untuk berteduh, untuk kita solat kalau hujan, untuk kita memasak, dan untuk kita berehat lah. So fly sheet penting. Kemudian ground sheet,
Ground sheet ni canvas juga, sama canvas yang sama pun boleh, tak ada masalah. Kita lapik di bawah kemah kita. Kalau kita tidur dalam van, kita lapik di luar untuk aktiviti kita lepak-lepak, masak, macam video-video yang tuan-tuan tengok lah. Video kalau saya camping guna camper van ke, guna Pajero ke, setup saya lebih kurang saja. Memang itu je barang-barang yang saya bawa. Saya sediakan dalam van ataupun Pajero saya. Saya akan bawa benda-benda asas untuk memasak, untuk kita pakai makan, kemudian bahan untuk kita mandi. Saya selalunya kalau di campsite, kalau wild camp, saya akan mandi di sungai saja. Kalau tempat yang ada toilet, kita akan buang air semua di toilet lah. Kalau tak ada, kita buang guna teknik lama lah, gali dan kambus. Pilih laluan tempat yang orang tak lalu, ataupun tempat-tempat yang strategik lah, di balik pokok ke, di tempat-tempat yang bukan laluan utama. Kemudian korek dalam sikit, kemudian kita kambus balik lah. Kalau kita letak, kita boleh juga letak daun-daun kering, untuk dia lebih hilang, kurangkan bau tu kan. Lepas tu kita kambus. Tu tak ada masalah lah. Jangan kata sisa buangan manusia kan. Kalau kita pergi tempat-tempat macam di tempat-tempat hutan yang dalam, yang biasa tempat gajah dan sebagainya, memang lagi banyak lah taik-taik haiwan ni kan. Itu tak ada masalah, sebab benda tu akan terurai. Cumanya kita ni manusia tak adalah kita berak merata, buang sisa merata sampai nampak kan. Orang jalan kat tanah pun nampak. Jadi kita buat cara yang paling proper lah. Jadi keperluan tandas, boleh bawa portable tandas, boleh bawa kemah portable bath tent tu yang boleh lipat tu, boleh bawa tu. Kita pacak lah mana-mana. Kemudian jangan lupa pancangkan kita punya portable bath tent tu, sebab takut tengah-tengah buang hajat tiba-tiba angin tiup, terbuka pula kan. Habis kita duduk dalam tu semua orang nampak. Jadi kalau tempat yang tak ada orang, tak ada masalah lah kan. Kita boleh ahli keluarga kita jaga. Tapi kalau tempat yang crowded, kita usahakanlah. Untuk campsite yang berbayar, campsite tanah persendirian, tak ada masalah. Selalunya kemudahan dekat sekarang ni, kebanyakan campsite semua mesti ada tandas. Bagi family saya, kalau ada tandas tu pun dah cukup terbaik lah bagi kami. Maksudnya untuk kita buang hajat tu semua selesa lah. Ada sumber air kan untuk kita mandi dan sebagainya. Kalau tak ada, memang style biasalah, style yang style yang semua orang ketahui lah secara umumnya. Macam kaki-kaki camping, kaki-kaki hiking, macam tu jugalah cara dia. Tak ada cara lain dah. Siapa yang guna camper van yang proper, yang ada sistem toiletnya, sistem black water tanknya kan, tak ada masalah lah. Dia ada ubat dia untuk kita punya portable toilet tu, itu semua tak ada masalah sebab dah complete. Tapi untuk camper van yang minimalis, yang simple kan, kita tak boleh nak bawa semua benda kadang-kadang sebab kita punya camper van tu kecil. Macam saya punya Pajero dan van saya lebih sikit lah setup dia daripada Pajero, sebab van ada solar, ada sistem elektrik. Tapi untuk saya punya Pajero, saya memang tak buat solar. Saya tak merancang nak buat solar, sebab saya cuma bawa portable bateri tu, portable solar generator tu. Walaupun saya tak ada panel dia, tapi saya boleh beli panel tu akan datang. Cuma untuk kegunaan saya sudah cukup. Caranya saya akan guna, sebab saya banyak guna untuk lebih kepada peralatan untuk saya shooting kan. Saya punya bateri phone, bateri mic, bateri action camera, benda-benda tu. Tapi bateri-bateri ni pun dia tidak memerlukan kapasiti yang besar untuk kita charge. Jadi untuk camping 2 hari 1 malam sudah mencukupi bateri 500 watt hour yang saya ada tu, Blue 80 tu kan. Jadi barang-barang lain memang saya tak pakai sangat. Saya akan cas lampu. Dan kalau saya guna untuk perjalanan macam baru-baru ni, saya buat camper tour dengan Triton, saya memang pakai Blue 80 tu saja untuk charge. Cara dia macam mana, lepas saya dah guna untuk satu campsite,
selalunya dia akan tinggal 20% macam tu bateri dia. Jadi saya akan cas waktu perjalanan saya ke campsite yang kedua. Saya akan cocok di 12 volt tu, di port 12 volt tu, saya akan charge sehingga penuh. Saya jalan tu insya-Allah sampai campsite kedua tu penuh. Selalunya perjalanan saya tu makan masa berjam kan, sebab saya lebih suka explore kan kawasan tu. Jadi setelah setakat ni untuk keluarga kami cara tu berkesan lah. Mungkin bagi orang lain cara tu susah, tak jadi masalah, tapi untuk kami dengan apa yang ada setakat ni dah cukup dah untuk kami laksanakan aktiviti keluarga kami, aktiviti santai camping kami. Jadi kunci dia tuan-tuan sebenarnya bukannya kita perlu ada semua baru kita nak melaksanakan aktiviti tu ataupun kita nak menikmati perjalanan tu. Yang penting kalau kita baru nak mulakan, kita mulakan dulu dengan perkara-perkara basic, kemudian kita tambah sikit demi sikit. Bila kita dah keluar, baru kita tahu apa keperluan kita. Macam trip pertama saya dulu ke Teluk Senangin yang viral tu, itu trip tu banyak membuat saya berfikir untuk tambah baik sikit demi sikit. Masa tu memang basic, tak ada apa, tilam, katil, kipas saya kalau tak salah saya. Kipas pun, bateri pun tak berapa baik kan. Jadi memang kami gunakan apa yang ada dulu. Yang penting kami rasai pengalaman tu kan. Memang tak selesa, tapi pengalaman tu sangat bermakna. So kalau anak-anak masa tu kecil lagi, mungkin diorang pun tak berapa ingat kan. Tapi untuk kita sebagai ibu bapa, kita rasa benda tu, jadi sedikit sebanyak dia mengingatkan kita lah. Macam saya katakan sebelum ni, dia mengingatkan kita tentang kepayahan orang lain. Tak salah kita nak camping, kita nak bermewah, kita nak pakai barang yang branded, tak ada masalah kalau kita mampu. Yang jadi masalah kalau kita tak mampu tapi kita bersusah-susah kepada benda yang sepatutnya bukan keperluan asas pun. Jadi nanti menyusahkan diri kita sendiri kan, berhutang dan sebagainya. Jadi yang penting kita nak camping, matlamat kita apa. Jadi matlamat setiap orang tu berbeza, walaupun aktivitinya sama, tapi cara masing-masing menilai ataupun menikmati suasana tu berbeza. Jadi itu tak menjadi kesalahan, hak masing-masing, cara masing-masing. Dan bagi saya suka tengok semua genre camping, solo camping ke, family camping ke, survival ke, semua pun saya suka. Sebab bagi saya semua tu ada kepuasan dia tersendiri. Semua ada apa yang mereka nak, semua ada dalam aktiviti yang diorang lakukan. Motor camping ke, camper van, hammock ke, macam-macam lah. Jadi itu semua hak masing-masing dan tak ada salahnya pun kat mana-mana. Jadi untuk family camping, ada orang yang nak bagi keselesaan pada keluarga dia, bawa semua komplit barang, lagi bagus, tak ada masalah kan, ahli keluarga pun happy. Sebab bukan semua ahli keluarga kita ni kan minat camping. Jadi ada orang dia terpaksa ataupun dia kena buat benda tu selesa supaya ahli keluarga dia ada rasa untuk dia nak tackle kan, dia nak tackle isteri ke, nak tackle anak-anak untuk ni. Jadi tak salah, yang penting aktiviti tu terlaksana, bonding bersama keluarga tu ada, insya-Allah kita akan dapat nikmat dia tu. Kita akan dapat rasa nikmat dia tu. Mana lagi best jimat santai antara camper van dan jero? Terima kasih Tuan Budu Tempoyak atas soalan yang bagus tu. Okey, mana lagi best? Agak-agak tuan-tuan best camper van ke ataupun Pajero, camp Pajero? Bagi saya dua-dua best. Dua-dua ada keseronokan tersendiri. Okay? Nak cakap kalau dari sudut nostalgia, memang camper van saya lah. Satu sebab camper van jimat, dia jimat dari sudut consumption minyak. Sebab Pajero saya tu petrol, petrol dia agak tinggi juga. Cumanya excitement menggunakan Pajero ni pula sebab saya boleh pergi ke tempat-tempat yang van tak boleh pergi, dan dia punya keterujaan tu lain kan. Kita dapat off-road sikit, kita dapat rasa pengalaman tu. Dan dia memang satu benda yang suka nak digambarkan lah. Kalau van pula
Saya travel, saya tour dengan van banyak tempat dah di Semenanjung ni. Jadi satu kepuasan, saya gunakan van yang lama tapi dia boleh bawa saya ke merata tempat. Dia ada satu kepuasan. Dan keperluan yang minima tu saya dah lepas dah. Saya dah, maksudnya dah, dengan keperluan yang ada tu saya dah berjaya mengharungi detik-detik yang pelbagai situasi tu bersama van tu. Jadi kenapa kalau saya dah mengharungi selama ni dengan keperluan yang ada tu dah sudah cukup untuk saya, kenapa saya perlu lebih lagi? Kalau untuk kepuasan, untuk lebih memudahkan, tak ada masalah. Tapi kalau saya dah selesa macam tu, bagi saya dah cukup dah dengan apa yang ada tu. Jadi yang penting lokasi tu berbeza, saya dapat rasa suasana tempat lain pula. Jadi macam Pajero pun lebih kurang macam itulah. Saya set up memang katil untuk letak barang, kabinet, roof rack. Memang saya plan roof rack saya tu untuk saya pasang kemah yang saya sedia ada tu, ukuran dia, supaya saya boleh tidur di atas, tak payah pasang kemah di bawah. Dan isteri dengan anak saya seorang lagi dekat dalam. So macam tu je lah setupnya. Dua-dua ada keseronokannya. Nak cakap lebih best mungkin van lah bagi saya, sebab lain sikit feel dia kan. Pajero benda baru bagi kami. Kami pun baru dalam 4x4 ni, baru belajar, baru bertatih, nak faham tentang penggunaan Pajero, cara pemanduan dia dan sebagainya. Sebaru-baru ni kami bawa Pajero balik ke Kedah untuk uji dia, nak tengok consumption minyak dia, boleh tahan jugalah minyak dia untuk model petrol ni. Tapi Alhamdulillah berjaya pergi dan balik. Cuma waktu balik saja problem sikit, aircon kurang sejuk. Jadi itu semua kami akan perbaikilah dari semasa ke semasa. Sebab benda ni modal dan masa kan. Kalau ada masa, modal tak ada pun tak jadi juga. Ada modal, tak ada masa pun tak boleh juga. Jadi doakan saya dan keluarga saya, mudah-mudahan ada kelapangan masa dan ada keluasan rezeki tu untuk saya terus beraktiviti, terus upgrade benda-benda yang patut. Saya yang penting kenderaan tu enjin dia bagus, okey dah. Saya dah boleh bawa dia jalan, okey, bagi saya dah okey dah. Yang penting enjin dia tu, enjin tip top, insya-Allah kita nak bergerak pun kita selesa. Kan, benda-benda lain yang sampingan tu, radio apa semua tu tak menjadi keutamaan pada saya lah. Aircon pun kalau ada, adalah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Sebelum ni van saya pun bertahun-tahun kami buat tour apa semua pun tak ada aircon pun. Memang panas, memang sangat panas. Tapi Alhamdulillah anak-anak tak pernah komplain pasal kepanasan tu, mungkin sebab diorang enjoy perjalanan tu. Diorang tak terfikir pun pasal panas tu. Kipas tu pun berpeluh-peluh tidur pun boleh kan, tak ada masalah. Jadi itu bagi saya tu nikmat lah. Nikmat yang kalau saya tak buat sekarang, mungkin saya tak berpeluang dan nak buat pada masa yang akan datang. So, tuan nak tanya yang belakang tu All Light Night Tour ke? Betul tuan, All Light Night Tour. Okay, ni lampu pertama yang All Light keluarkan untuk lampu meja. Okey lah, boleh lah untuk kita guna dalam bilik, dalam rumah kan. Macam saya guna di PC saya je lah, saja untuk mood malam-malam kan. Kadang-kadang kita buat editing, kita tutup lampu, kita pakai lampu ni je kan. Suasana dia tu lain lah sikit. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Itulah antara basicnya. Ground sheet, fly sheet, kemah, kipas kalau perlu, peralatan masak, stove. Kemudian peralatan keselamatan, first aid kit. Sekurang-kurangnya first aid kit tu, yang basic tu semua adalah plaster, minyak kan, pencuci tu, pencuci luka tu, bandage, benda-benda asas tu lah. Lain-lain peralatan untuk kita menyucikan diri. Kalau kita travel, kadang-kadang perjalanan tu, saya dalam perjalanan kadang kita orang berhenti mandi di masjid, di R&R kan, bersihkan diri dulu sebelum sampai ke campsite. Sebab ada tempat-tempat yang kami camping tu sampai malam. Jadi dah malam susah kan kita nak mandi apa semua. So kita bersihkan diri siap-siap,
Kita sambung perjalanan sampai tu kita set up untuk tidur je. Esok pagi barulah kita breakfast, makan, nak mandi, sungai ke apa kan. Lebih kepada, kadang-kadang trip tu lebih kepada perjalanan tu, enjoy perjalanan tu. Camping tu untuk berehat, untuk merehatkan diri sementara. Ada trip yang memang kita pergi camping kan, daripada tengah hari sampai ke tengah hari esok camping, relax, mandi. Ada trip yang tour ni dia letih sikit, sebab kita kena berjalan jauh kan, ada masa sampai malam, so kita kena cepat cuba untuk menyesuaikan diri kita. Terima kasih Tuan Zack, memang mantap lah baru launching. So siapa yang berminat boleh dapatkan Olight bermula hari ni sampai 19 Januari. Dia ada buat diskaun, offer. So bolehlah dapatkan Olight Night Tour ni ataupun lampu-lampu suluh yang lain. Mana, baca soalan kejap. Alright, terima kasih Tuan Zain Ozain. Tuan, menu dengan estimate stok makanan tuan. Okey, baik. Terima kasih soalan. Okey, untuk menu, kalau saya pergi camping, saya cerita camping yang 2 hari 1 malam, yang pergi balik. Okey, kalau saya plan untuk masak barang-barang kering, saya akan bawa barang-barang kering je lah. Selalunya, contoh barang kering, bawang, kentang, benda-benda yang tahan. Beras, Maggi, pasta, telur kan, benda-benda macam tu. Saya benda-benda macam tu mudah lah, mudah kita nak buat sebab dia basic dan dia boleh buat untuk apa saja. Selalunya macam family saya, kami memang dah terbiasa. Kat rumah pun kami makan simple saja. Kami makan simple. Lebih kurang macam kami camping juga, benda-benda macam tu. Kadang-kadang kami makan benda tu, janji kami hilang lapar tu. Jadi kami dapat hilang lapar tu. Jadi anak-anak pun dah terbiasa makan je apa yang ada. Jadi bila camping tu pun kita makan, kita masak menu simple pun insya-Allah anak-anak boleh. Sebab memang kami dah terbiasa macam tu daripada awal kahwin sampai sekarang. Biasa dah 2 lauk, 1 lauk tu biasa. So tak ada, bila camping dia tak ada jadi masalah sangatlah. Jadi antara barang lain, kalau saya nak bawa ayam contoh kan, saya akan bawa kuantiti yang memang ngam-ngam untuk kita masak. Contoh satu menu kan, kalau saya nak masak sup. Kalau di rumah pun kami dah biasa, ayam potong kecil tu, seorang seketul kecil tu pun dah cukup untuk kami. Maksudnya kalau 4 ketul kecil tu lebih kurang 2 ketul ayam kadang-kadang. Kami boleh makan macam tu sebab kami dah terbiasa. Kalau nak lebih pun boleh, tapi kadang-kadang kami tak habis. Tak habis sebab kalau buat lauk banyak kami tak habis. So selalunya memang lauk tu kami buat ngam-ngam untuk makan, supaya makan sekali habis, supaya kami tak simpan sisa tu, kami tak bawa untuk esok. Sebab kalau camping lagi masalah kita nak simpan masakan yang ni, sebab dia mengundang kan, bau dan sebagainya. So cara je saya bawa dalam ice box yang kecil tu, yang selalu saya bawa tu, ice box mancing tu. So saya dalam perjalanan saya akan beli ais, saya akan sumbat ais dalam RM2. Kalau penuh RM2, penuhlah tong tu, bawa hotdog kadang-kadang kan. Saya letak ayam dalam 2 plastik yang kita dah pecahkan untuk ini untuk masak tengah hari ke, ini untuk malam. Kita pecahkan beberapa ketul, kita letak dalam tu. Jadi kita boleh gunalah daripada sampai ke esok pagi tu. Sampai ke esok petang pun boleh tahan lagi ayam tu ataupun hotdog dan sebagainya. Selalunya memang kita bajet untuk bawa tu, memang kita akan habiskan. Antara menu-menu yang simple lagi, kita orang bawa mushroom soup dalam tin, sardin. Dan ada juga orang komen kan, kata tak elok makan ni dan sebagainya. Ya betul, kami setuju. Memang antara makanan-makanan, kadang menu-menu tu memanglah tak berapa sihat kan. Tapi macam itulah bila kita camping, sekali-sekala kan, sekali-sekala kita makan Maggi,
Sekali-sekala kita makan hotdog. Bukan selalu, kalau kat rumah pun bukanlah hari-hari kita makan Maggi kan, ada waktu-waktunya. Apa pokok pangkalnya sederhana lah bagi kami. Kalau kami camping, kalau kami buat tour pun sama juga. Kalau kata daripada campsite 1 ke campsite 2, ais dah habis, kami akan singgah kedai mana-mana runcit, ataupun ayam habis ke, kami akan singgah. Kalau kami nak makan, kalau kami nak masak lah, kami akan beli barang sikit, roti ke dan sebagainya. Kalau nak beli ayam, beli ais, top up balik. Macam itulah. So, sebenarnya cara macam lebih kurang cara manual lah kan. Kalau camper van motorhome yang hebat tu mungkin dia ada fridge dia kan. Dia ada apa tu? Ada peti ais. Tapi terima kasih Tuan Raji daripada Kota Baru. Jadi dia terpulang sebenarnya cara kita manage lah. Kita manage perjalanan kita dan kita punya keperluan tu. Sebab saya tak boleh nak cakap cara saya ni yang paling betul. Sebab setiap keluarga tu dia berbeza kapasiti orangnya kan. Ada yang mungkin tak berapa sihat dalam keluarga kita, yang tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Jadi semua masing-masing kan. Benda-benda lain macam kicap, sos, benda-benda basic lah. Tuan Saleh Ismail, otai ni bawa ikan masin. Ikan masin tu memang mantap lah kalau kita bawa camping kan. Perkasam, benda-benda yang kata menyelerakan sebenarnya. Bagi saya camping ni, kalau benda simple pun, contoh ikan masin, telur dadar ke, kicap kan, sardin ke, itu pun dah cukup dah sebenarnya. Dah bagi saya dah nikmat lah sebenarnya untuk kita semasa camping tu. Tapi kalau kita nak buat BBQ, kita nak buat apa semua, benda-benda yang lain, kita nak buat pasta ke, menu-menu yang masakan yang hebat-hebat, tak ada masalah. Itu macam mana cara masing-masing menikmati momen tu, momen camping tu. Setiap orang berbeza. Tak ada salah. Kita tak payah blame orang tu, apa ni camping kayangan ke kan, semua nak bawa. Tak perlu. Sebab itu yang dia selesa, itu yang dia nak enjoy macam tu, itu cara dia. Kalau kita suka minimalis, kita dengan cara minimalis kita. Tak ada siapa nak petikaikan benda tu. Bagi saya sederhana lah. Saya sederhana sebab satu, memang ruang barang-barang saya tu memang ngam-ngam je saya bawa. Kalau makanan memang, kalau saya bawa banyak sangat nanti bersepah kan barang saya. Terlalu banyak. Memang saya satu box tu untuk makanan, satu box untuk pinggan mangkuk. Jadi saya cuba bawa minimal lah. Kadang-kadang kalau perjalanan yang jauh, kadang-kadang kita tak makan banyak sangat sebab kita dah berhenti dalam perjalanan tu test makan kat kedai-kedai mana-mana. Kita dah lapik perut, dah makan. Sampai ke campsite kita makan ringan-ringan je lah. Macam tu, kita backup je macam roti ke. Jadi cara masing-masing berbeza, tak ada salahnya. Kita tak payah menyalahkan siapa-siapa. Bila nak turun Kelantan, insyaAllah Tuan, doakan. Bunga sawit dari segi pakaian isteri dan anak-anak macam mana Tuan? Berapa pasang? Alright, bagus soalan Tuan. Sekejap sebelum tu ada yang tanya pengalaman mistik. Ini soalan biasa ni Tuan Syamil. Pengalaman mistik setakat ni tak ada Tuan. Sekali je yang saya cerita dulu yang saya rasa nak ditindih tu, di Tekala tu, itu je. Memang rasa something sikit kat situ, sebab rasa seram sikit kat situ, lain sikit. Dan orang di situ pun dulu masa kami pergi mula-mula pun, diorang kata seloknya tak payah camping kat situ. Saya tak faham sama ada keras dari sudut makhluk halus ataupun dari sudut manusia, gangguan manusia dan sebagainya. Tapi pengalaman saya dia, memang saya ada rasa nak kena tindih lah malam tu. Tapi Alhamdulillah tak jadi. Lepas tu saya pun bangun awal pagi tu. Saya cerita kat anak-anak isteri saya masa selepas waktu fajar tu kan. On the way pergi perjalanan campsite pun setakat ni Alhamdulillah semua. Memang kadang-kadang kita masuk tu kita rasa seram, tapi kita cuba atasi perasaan tu. Untuk kita lepasi perasaan tu, kita kena hadapi suasana tu. Baru kita akan hilang perasaan tu. Kita kena beranikan diri juga untuk menghadapi suasana tu. Itu yang kami belajar dalam kami kembara ni. Maksudnya nak
belajar melawan perasaan ataupun anggapan-anggapan kita, fikiran-fikiran kita yang terlalu fikir kepada perkara-perkara yang macam tu kan. Kita lawan dengan penyerahan kepada Allah SWT, usaha, melatih diri. Macam saya selalu katalah, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Sebab hakikat kita ni semua dalam genggaman Allah SWT. Semua makhluk di bawah penguasaan Allah SWT, insya-Allah Allah jaga kita. Tapi buatlah persediaan. Persediaan fizikal, mental kita, emosional, anak-anak, isteri kita. Maksudnya kita kena kita kena sama-sama lah. Kita kena sama-sama bagi kefahaman kepada keluarga kita. Kejap Baik, satu lagi soalan pada Tuan Budu Tempoyak. Tuan Budu Tempoyak ke? Sekejap, saya tak nampak. Tentang pakaian bunga sawit. Pakaian isi anak-anak macam mana tuan? Sama juga. Kalau kita camping jauh, kita banyak kita contoh yang 7 hari saya pergi tu, baju tu lebih kurangnya kita bawa baju tu lebih kurang untuk 3 hari punya perjalanan, 3 hari 2 malam. Jadi sewaktu perjalanan untuk campsite yang ketiga ke ataupun tempat yang ketiga untuk kita pergi ke, mungkin baju kita tu dah start banyak pakai kan. Selalunya baju untuk mandi kita akan khaskan lah, untuk mandi kita akan recycle je, kita akan pakai, keringkan, pakaikan kan. Kecuali dah kotor sangat, so dalam perjalanan kami akan cari dobi lah selalunya. Kami akan cari dobi lain diri, kami basuh dulu, kami pakai dryer, keringkan, kami siap, kami pergi campsite seterusnya. So baju semua fresh, baju semua bersih. Kita macam baru berjalan balik. Macam itulah caranya. Saya tak adalah banyak sangat baju tu. Maksudnya anak-anak dengan anak-anak dengan kami kadang-kadang satu beg je cukup baju kita orang. Satu beg kongsi. Jadi tak memerlukan ruang yang banyak lah. Kalau rasa macam banyak sikit pun dua beg biasa tu kan. Anak-anak asingkan, saya dengan isteri. Tadi ada Tuan Ismail nak masuk ni. Minta maaf tuan, tak nampak ni. Berapa tuan-tuan? 10.49. InsyaAllah doakan saya. Saya memang nak buat perjalanan lagi. Saya rasa macam nak buat perjalanan guna Pajero pula. Nak rasa pengalaman dengan Pajero pula. Mungkin nak bina memori dengan dia pula. Tapi camper van tak dilupakan. InsyaAllah. Saya tahu ramai yang mula-mula mengikuti saya dulu adalah peminat-peminat kepada van hijau. Saya jangan risau, van hijau masih tetap ada. Kita masih lagi bersama dia. Waalaikumsalam Tuan Ahpeng. Terima kasih sudi masuk. Kita dah nak habis dah ni. Sembang-sembang sikit. Mudah-mudahan ada manfaat. Sama-sama Tuan Bunga Sawit. InsyaAllah. Puan, terima kasih Puan. Puan Bunga Sawit, terima kasih sudi masuk. Terima kasih kerana bertanyakan soalan. Tuan Fauzi Azhari dari Terengganu, bang, baru tengok abang live. Tak apa, boleh tengok ulangan nanti. InsyaAllah. Saya pun nak cubalah sekali-sekala kita live dekat page ni kan. Kita naikkan dia punya engagement page ni kan. Van hijau. Salam dari Terengganu, insyaAllah. Waalaikumsalam, sahabat Fadli. Sahabat Ahmad kita. Dari Serendah dia tu. Long time not see. Itulah. Duduk dekat tapi susah jumpa kan. Kadang jumpa tengah-tengah jalan je. Atas motor. Macam itulah rutin kita. Pergi kerja, balik kerja. Dari Singapura Masya Allah. Singapura Hulu Selangor ke? Macam mana tu? Alhamdulillah, terima kasih Puteri Lindungan Bulan Aisyah
Alhamdulillah, kita kongsi-kongsi apa yang saya tahu saja. Ramai lagi orang di luar sana yang punya pengalaman yang luas. Saya pun belajar daripada orang-orang yang ada pengalaman, kita dengar, kita tengok kan. Cuma yang saya kongsikan di page ni adalah pengalaman-pengalaman peribadi saya lah. Cara macam mana saya mengendalikan aktiviti saya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada yang mungkin rasa cara tu sesuai untuk tuan-tuan, bolehlah ikut. Kalau rasa tak sesuai, boleh ikut cara yang lebih sesuai orang lain punya. Tak ada masalah. InsyaAllah Tuan Muhammad Hanafi, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Amin, amin. Tu Ahmad, Singapura Selayang Pandang InsyaAllah, kampung lama tu. Jadi untuk trik-trik camping saya di page ni saya sharekan ialah sikit-sikit video-video lama saya di YouTube. Mungkin ada yang selesa tengok di YouTube, ada yang selesa tengok di page ni. Memandangkan page ni pun tengok semakin bertambah orang yang follow, jadi saya sharekan lah. Saya share di page ni supaya tak adalah page ni nampak mati kan. Dia adalah pergerakan ni, sebab kadang-kadang tuan-tuan share tu mungkin ada orang yang tak pernah tengok aktiviti macam ni, jadi dia terdorong untuk buat aktiviti ni bersama keluarga kan. Mungkin selama ni setengah-setengah orang dia tak pernah terfikir pun nak buat aktiviti-aktiviti macam ni kan, tapi bila dia tengok kawan-kawan dia buat macam ni, dia rasa nak cuba dan keluarga dia pun menyokong. Jadi bila orang dapat manfaat kebaikan, maksudnya keluarga orang gembira dengan aktiviti tu, insya-Allah tuan-tuan yang melorongkan jalan tu pun Allah SWT akan ganjarkan pahala yang sama. Sebab kan setiap kebaikan yang kita, setiap jalan kebaikan kita tunjukkan tu, kita akan dapat saham dia. Walaupun tuan-tuan kongsi sepatah perkataan. Jadi balighu anil ayah kan, sampaikan dari sampaikan dariku walaupun satu ayah kan. Nabi punya tu maksudnya apa sajalah benda kebaikan yang ada dalam agama kita share. Termasuk juga sebenarnya dalam aktiviti kekeluargaan ni, sebenarnya berbaik bersama keluarga, menjaga ahli keluarga kita. Itu semua bahagian daripada ajaran agama juga. Maksudnya tak adalah agama kita ni kalau beribadah tu beribadah je kan. Solat tu solat je sampai kita abaikan orang keliling kita. Dia mesti dua-dua tu mesti. Kalau hablum minallah, mesti kena hablum minan nas kan. Hubungan dengan Allah mesti ada, hubungan dengan manusia pun kena baik. Dia tak boleh kau hablum minan nas kan, hablum minallah kau abaikan, ataupun hablum minallah kau jaga tapi hablum minan nas kau tak jaga. Semayang bagus, jemaah apa semua kan, ada kuliah apa semua, tapi dengan jiran tak pernah bertegur kan. Dengan jiran buruk sangka, dengan adik-beradik tak tanya khabar, dengan mak bapak tak tanya khabar. So tak kenalah kan. Jadi nak ada hidup kita ni Allah jadikan semuanya bukan semata-mata kita hidup di dunia ni, di dunia saja. Dia ada hubungan dia dengan akhirat yang akan membawa kita ke alam yang perjalanan yang lagi panjang tu. Jadi semua yang kita buat atas dunia ni, kalau kita dapat hubungkan kepada hablum minallah tu, insya-Allah hablum minan nas tu settle. Maksudnya kita baiklah sama manusia. Apa yang jadi kat kita, kadang-kadang kita lupa benda tu. Kita type dekat Facebook, kita type kat komen-komen, memang sedap cakap, memang sedap kita type apa semua, tapi kita lupa Allah tak suka apa yang kita buat tu. Orang baca pun rasa jelek, orang baca pun rasa kalau kita pilih-pilih orang ke, kita tulis benda-benda yang menyakitkan hati orang, kita rasa puas, tapi hakikatnya sebenarnya kita menzalimi diri kita. Sebab orang yang baca pun tak seronok, apatah lagi Allah SWT. Allah SWT takkanlah seronok dengan komen-komen kita, kata-kata kesat kita tu kan. Jadi hati-hatilah, hati-hati kita semua ni sama. Mudah-mudahan kita semua dapat jaga diri kita, tak menyakiti orang lain, kita sebarkan kebaikan insya-Allah. Amin, amin. Waalaikumsalam Tuan Hakim Irfan. Sekejap saya baca komen ya.
Okay, betul, matlamat family bonding tu tercapai. Harga pun tak adalah mahal macam hotel lah. Tuan Syamil Sazli. Betul. Cara bonding masing-masing lah. Macam saya, family saya ni, saya kecil kan. Anak pun baru 2 orang. Jadi mudahlah juga nak handle kan. Mungkin yang family besar, faktor kewangan, faktor masa, anak meragam, anak tuition sekolah. So itu kelapangan masing-masing tu berbeza. Apa pun, semua tu rezeki pada Allah SWT. Cumanya macam saya cubalah sedaya upaya dalam kesibukan saya bekerja ni. Saya cuba juga cari masa untuk bawa keluarga saya beraktiviti. Kalau tak camping, sekurang-kurangnya kita orang keluar window shopping, tak beli apa-apa pun, window shopping, jalan-jalan, bagi anak-anak rilis, bagi isteri rilis kan. Isteri duduk suri rumah jaga anak, urus rumah tangga, macam-macam benda. Memang kita kerja penat, tapi isteri kita pun bekerja di rumah kan. Banyak urusan yang dia bantu kita. Kalau tak kerana dia bantu kita, kita pun mungkin kerja tak tenang kan. Banyak benda yang tak boleh uruskan. Macam saya ni pun nak komitmen kepada YouTube dan sebagainya pun, mungkin akan datang, boleh live akan datang, kita sharing sikit pasal YouTube kan, macam mana perjalanan saya nak struggle nak menghidupkan YouTube saya ni kan, untuk buat konten ni. Sebab dulu kalau kita camping ke kita buat ni, kita tak buat konten kan, kita just ambil gambar. Sekarang ni dengan camping sambil nak buat konten tu, apa yang pengorbanan yang perlu kita lakukan. Mungkin penonton-penonton yang melihat saja tanpa berfikir, mungkin dia rasa benda tu mudah. Bukan semua orang boleh memikirkan kepayahan orang lain kan. Kadang-kadang ada yang minta pelik-pelik. So insya-Allah mungkin dalam live-live yang akan datang saya boleh kongsikan pengalaman camping sambil buat konten. Macam mana rasa dia. Okey, insya-Allah. Puan Flora Linda, terima kasih. Betul. Salam kenal dari Pulim Kedah. Orang Kedah. Masya Allah. Saya baru balik daripada Kedah sebenarnya. Semalam baru sampai petang. Saya daripada Jitra. Saya balik. Saya 2 hari je ada event di sana. So nantikan video terbaru. Saya ke Zontes Jitra, pengalaman merasai pengalaman menggunakan motor-motor daripada Zontes. Boleh tengok video yang akan datang insya-Allah, dalam proses lagi. So itu pun bahagian rezeki yang mungkin kita boleh share pada live-live yang akan datang. Sekejap, kita nak seorang nak masuk ni. Siapa masuk ni? Jadi macam itulah tuan-tuan, perkongsian kita malam ni. Ada yang bertemu dengan Tuan Zain bertemu dengan Tuan Kalish. Saya berjumpa itu. Hari tu saya jumpa tu, saya dalam masa beberapa minggu ni 2 kali lah ni ke Kedah. Sebab orang rumah saya memang orang Kedah. Hari tu saya balik sana, saya ambil mak mertua saya sambil saya test Pajero saya tu. Saya balik sekejap je, lepas tu saya balik semula ke Selangor. Lepas 3 minggu saya balik semula ke sana. 2 hari je, lepas tu balik semula ke sini. InsyaAllah doakanlah perjalanan saya selamat ke mana saja saya pergi. Saya pun doa kepada tuan-tuan semua selamat hendaknya ke mana saja kita pergi. Mudah-mudahan Allah SWT lindung kita semua. Sempatlah hari tu, kebetulan pula My Kalish Journey berada di Alostar ketika tu. So saya pun hubungi Tuan Rail untuk ajak kopi. Sebab kami selama ni sembang dekat WhatsApp macam tu je kan, on call, tak pernah jumpa berdepan. Jadi ada peluang kita jumpalah, bersilaturahim insya-Allah. Banyak juga orang Kedah masuk ni. Kelantan ada, Terengganu ada, Singapura ada tadi. Ada juga sahabat-sahabat. Tuan Syamil S. Sazali.
editing video pakai Adobe ke tuan? Alhamdulillah saya pakai Adobe. Adobe lama je. Saya pakai Adobe Premiere. So untuk editing editing video-video saya pun saya tak buat complicated sangat lah. Sebab cara penyampaian video saya pun dia punya pace tu tak memerlukan editing yang gempak, macam efek-efek yang, sebab saya straightforward je video saya. Saya lebih kepada untuk share suasana kepada tuan-tuan, kepada penonton, untuk seolah-olah mereka juga berada di situ. Daripada POV lah, point of view saya. Saya melihat, saya menikmati suasana tu. Kalau saya nampak angle ni macam cantik, saya akan share dengan tuan-tuan dari sudut tu, supaya kita rasa seolah-olah kita berada di campsite tu. Alhamdulillah ada rezeki ni, dapatlah juga beli drone second hand kan, boleh pula share daripada view atas pula kepada tuan-tuan. Doakan saya lagi murah rezeki untuk saya tambah equipment untuk sampaikan video dengan lebih cantik. Buat masa sekarang ni, ini saja kualiti yang saya dapat bagi dengan equipment yang saya ada. Mungkin akan datang saya boleh tambah baik lagi. Doakan saya mudah-mudahan. Terima kasihlah semua kerana menyokong channel Kasarif ni. Macam tak percaya juga, alhamdulillah dah capai ke 40k. Di page ni pun boleh capai 10k. Saya pun tak sangka. Dulu masa buat page ni pun rasa macam slow ya pergerakan dia kan. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan, yalah, itu pun rezeki daripada Allah SWT yang kita tak tahu apa yang Allah SWT sediakan untuk kita. Dan sokongan tuan-tuan amat saya hargai. Kalau tak ada tuan-tuan dan puan yang menyokong saya, tak adalah video-video saya tu kan. Bila tuan-tuan komen, tuan-tuan share, saya lebih bersemangat untuk buat konten-konten. Okay, terima kasih semua kerana sudi masuk. InsyaAllah pada masa-masa akan datang saya cuba live lagi, kita sembang-sembang lagi. Kita ni dalam page ni, saya harap kita ni bisa berturahi macam satu keluarga lah kan. Macam, walaupun mungkin kita tak pernah berjumpa, tapi saya anggap tuan-tuan semua macam sahabat saya, abang saya, kakak saya, mungkin ayah, atuk pun ada kan. Jadi tuan-tuan je tahu kenapa tuan-tuan follow channel saya kan. Mungkin ada yang sesuatu yang tuan-tuan rasa berguna untuk tuan-tuan. Terima kasih. Kalau tuan-tuan rasa ada manfaat, boleh share kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat lah saya rasa. Kalau ada apa-apa yang saya tersilap, tuan-tuan boleh PM saya, share. Ramai juga yang PM saya, ada yang tegur, kan, saya terima insyaAllah. Ada yang kongsi, ada yang ajak camping. Buat masa ni minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat nak buat aktiviti camping bersama. Mungkin satu masa nanti kita boleh buat grup yang penyokong channel saya ni, fan saya ni, untuk kita sama-sama buat satu trip, kita camping bersama ke, kita buat BBQ ke, InsyaAllah, mana tahu. Doa-doakanlah. InsyaAllah Tuan Syamil, InsyaAllah ada masa kita akan live lagi. Terima kasih semua kerana hadir malam ni. Kita jumpa lagi InsyaAllah pada live yang akan datang. Seperti biasa, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next live insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.